Yang berusaha pengurusi surau Urusan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam sesi Ramadan. Dan insya-Allah sebelum menjelang witir, kita insya-Allah akan bersama-sama muhasabah, mendengar sedikit tazkirah, mengambil nafas di bawah dentuman petir yang sambung menyambung, ya, sebagai suatu ujian kepada kita. Dan insya-Allah tuan-tuan kasih oleh Allah Taala, oleh kerana hujan lebat ini, ya, Allah Taala turunkan walaupun kita tak suka, tapi insya-Allah mudah-mudahan balik nanti kata orang tu redalah, ya, redalah. Dan tidaklah Allah Taala menjadikan sesuatu atas muka bumi ni sia-sia, ya, walaupun kita tak suka hujan ni, tetapi dunia ni ataupun bumi ini dihidupkan dengan air. Fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Ya, Allah Taala hidupkan bumi ini setelah matinya dia. Maka tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah juga dengan hati. Ya, hati kita ni tuan-tuan kasih oleh Allah, Nabi sebut idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ya, hati ini kalau dia rosak, rosaklah seluruh badan. Ya, kalau dia baik, baiklah seluruh badan. Maka hati ini juga boleh mati, seperti mana mati ataupun keringnya tanah. Ya, boleh mati dan keringnya tanah. Maka hati kita pun boleh jadi begitu. Itu kita tengok ada orang yang hati kering, dia boleh bunuh orang, dia tak ada rasa apa-apa pun. Kenapa? Hati dia dah kering. Ya, kalau mak dia, ayah dia mati pun dia tak meninggal, dia tak menangis, sebab hati dia dah kering. Ya, maka kita tak maulah kita ni termasuk dalam golongan orang yang hatinya tu telah rosak seperti mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan kasih oleh Allah, ya, maka marilah kita suburkan hati kita ni dengan Al-Quranul Karim. Sempena tidak lama lagi, ya, nuzul Quran, majlis nuzul Quran. Ya, nuzul Quran ni artinya turunnya Al-Quran. Quran ni turun lama dah. Ya, lama dah turunnya. Ya, 1000 tahun dah, 1400 tahun yang dulu dah turun dah. Tetapi marilah kita kembali kepada Al-Quran, kerana Al-Quran ini sepatut-patutnya menjadi sahabat kepada kita, kerana dia menghidupkan kita, dialah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Tidak ada buku di atas muka bumi ini yang boleh membawa hidayah, yang boleh menunjukkan kepada kita melainkan Al-Quran. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Ya, inilah kitab, itulah kitab. Kitab yang ni apa dia? Nama lain bagi Al-Quran ialah Al-Kitab. Dzalikal kitab la raiba fih. Tak boleh kita ada ragu padanya. Ragu aja rosak iman kita, rosak Islam kita. Mati kita tak terima oleh Allah Ta'ala sebagai orang Islam, kekal dalam neraka kalau kita ragu-ragu pada Al-Quranul Karim ini. Dan dialah satu-satu kitab yang Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang tak bertakwa takkan jumpa Quran. Orang munafik tak jumpa Quran. Ya, orang yang tak pegang dengan Quran ni adalah orang yang sesat. Tak payah ikut dia lah, cakap sedap macam mana pun dia sesat. Sebab apa? Dia tak pegang kepada Al-Quran. Sebab satu-satunya yang boleh bawa kepada hidayah ni Al-Quran. Itu Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin. Dia adalah sebagai petunjuk dan hidayah kepada orang-orang bertakwa. Maksudnya, mafhum mukhalafahnya, kalau orang tu tak pegang Quran, dia bukan orang bertakwa. Tuan yang dikasihi oleh Allah, maka sepatut-patutnya kita menjadi Quran ni sahabat kita, bahan bacaan kita pagi, petang, siang dan malam. Kalau tak boleh baca sepanjang-panjang hari, bacalah walaupun selembar. Jadikan dia sebagai sahabat kita. Peluklah dia. Kalau tak boleh nak baca, pandanglah dia, tengoklah hurufnya, dengarlah dia. Ya, kerana dia besok akan membantu kita di akhirat. Adapun kawan-kawan kita yang ada sama mengopi dengan kita ni, yang tiap-tiap hari belanja kita ni, dialah besok akan masukkan kita dalam lubang kubur. Dialah yang akan merapatkan muka kita ke tanah. Ya, tetapi Al-Quran, dia tidak akan menemankan kita. Dia akan menerima tanah, dia akan masukkan tanah itu bersama-sama dengan kita. Dialah akan injak kubur kita bagi padat. Dialah pacak nisan dan dialah tinggalkan kita. Tetapi Al-Quran, tuan-tuan, dia tak akan begitu.
Dia akan duduk bersama kita. Dia akan membela kita dari mungkar dan nakir. Dia akan membela kita daripada api neraka Allah. Maka mengapa tidak kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita? Ya, apa lagi alasan kita? Kenapa kita jadikan benda lain dunia ini menjadi sahabat dan impian kita? Maka tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, malanglah bagi orang yang dia kahwin, dia terima senasah Quran, ya, tapi dia tak baca sampai hari ini. Ya. Terima masa kahwin bukan main lagi. Quran dia bukan main cantik, beli daripada Mekah tu ha. Ya, rehannya pun cantik, berbaldu-baldu. Ya tak? Tapi tuan-tuan kasih Allah tak pernah dibaca sampai ke sudah. Sudahnya jadi apa? Jadi tuan-tuan, jadi hantaran untuk anak dia pula kahwin. Ya. Malulah. Ya, Quran tu melanak dia. Dapat aku bertahun-tahun, kau dah beranak, dah bercucu dah, kau bagi aku ke orang lain. Aku ni siapa? Aku yang nak menyelamatkan kau. Kau bagi pula pada orang lain. Tuan-tuan kasih Allah Taala, alangkah hinanya kita, alangkah malunya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan, ya, khatam Al-Quran bukanlah bermakna tamatnya segala-galanya untuk Quran. Tidak. Khatam Al-Quran tuan-tuan kasih Allah Ta'ala artinya akan bermula khatam yang baru pula. Ya, jangan jadikan khatam itu, majlis khatam ini penamat bagi kita membaca Al-Quran. Jadikanlah mati itu sebagai penamat kita membaca Al-Quran. Jadi sekadar itu sajalah. Jadi oleh kerana atas dah habis berentum, bawah pula berentum, ya tak? Jadi dua-dua dah kena berhenti dah. Kita sambunglah witir kita. Minta maaf tuan-tuan, tazkirah sentap sekejap malam ni. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.